Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita, syarah kitab Tauhid jilid ketiga, perjanjian dengan Allah dan nabinya. Bab yang kedua dah. Perjanjian dengan Allah dan nabinya. Ma ja'a fi zimmatillah wa zimmati nabiyhi. Perjanjian dengan Allah dan nabinya lah. Ma ja'a fi zimmatillah wa zimmati nabiyhi. Oleh Dr. Firanda Andirja. Firman Allah SWT, wa ufu bi ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul aiman ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah. Wa ufu bi ahdillah. Apabila kamu berjanji, idza ahadtum, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu. Wala tanqudul aiman, jangan batal sumpah-sumpahmu. Itu sudah mengukuhkannya. Ba'da tauqidiha, sesudah mengukuhkannya. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafilana. Jadi sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Syarahnya, pada ayat ini Allah SWT memerintahkan para hambanya untuk menunaikan janji. Allah menyebutkan bi'ahdillah, iaitu janji Allah, dengan menyandarkan janji kepada Allah. Hal ini menunjukkan adanya perhatian yang serius, yang penting dalam masalah ini. Bab ini masih berkaitan dengan bab sebelumnya, iaitu masalah beradab kepada Allah SWT. Di antara bentuk kesempurnaan tauhid seseorang adalah dia beradab kepada Allah SWT. Apabila seorang telah berjanji dan menyebut nama Allah dalam janjinya, maka hendaknya dia tidak membatalkannya, terlebih lagi setelah dia menjadikan Allah sebagai jaminan dengan ucapannya demi Allah. Kalau dia janji sebut demi Allah dengan ucapan ini, berarti dia telah menjadikan Allah sebagai penjamin atau sebagai saksi dalam janjinya. Dia pun agak Allah sekali dalam perjanjian dia. Apabila kemudian dia mengingkari janjinya, maka sikapnya menunjukkan tidak ada penghormatan darinya terhadap Allah SWT. Jadi dia tidak mengangkat Allah lah. Tiba-tiba sebut wallahi demi Allah gapo, tiba-tiba langgar janji, maka dia telah meremehkan Allah. Dia tidak berasa gerun dengan Allah SWT lah. Lihat Tamhid Salih Al-Syekh muka surat 509. Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan bahawa berjanji kepada Allah ada dua macam, ada dua jenis berjanji dengan Allah. Lihat Tafsir Ibn Katsir juzuk keempat muka surat 513. Pertama, janji yang berkaitan dengan motivasi kepada diri sendiri. Misalnya motivasi untuk beramal soleh atau meninggalkan maksiat. Macam yang ini, jenis yang ini dah. Jika seorang melihat yang lebih baik, maka diperbolehkan baginya untuk membatalkan janjinya kemudian membayar kafarah. Yang demikian berdasarkan hadis Nabi SAW. Inni wallahi insyaallah la ahlifu ala yaminin fa'ara ghairaha khairan minha illa ataitul ladhi huwa khairun wa tahallaltuha. Demi Allah, sungguh insyaallah, inni wallahi insyaallah, tidaklah aku bersumpah lalu melihat yang lebih baik daripada itu, sumpah ni janji dia, kecuali akan mengambil lebih baik dan akan aku bayar kafarahnya. Jadi Nabi sendiri pun kalau dia janji, dia sebut demi Allah pun tiba-tiba kena kau fikir-fikir ada benda hak lebih baik dah. Maka Nabi SAW sendiri pun batal perjanjian dia bayar kafarah, janji dengan Allah dia. Hadis riwayat Bukhari nombor 2904. Misalnya, seorang telah bersumpah untuk berangkat umrah tahun ini, namun dia melihat adanya kesempatan baginya untuk berhaji. Maka dia diperbolehkan untuk mengubah rencananya dan membatalkan sumpahnya. Dan wajib baginya untuk membayar kafarah. Dah. Niat nak umrah, tiba-tiba ada benda hal lebih penting dia boleh buat, tinggallah umrah tu, buat haji tu lah. Contohnya dah. Jadi, kena bayar kafarah lah. Yang kedua, janji yang berkaitan dengan akad-akad atau perjanjian dengan pihak lain. Janji yang berkait hak sana hak boleh batal ni, janji berkait motivasi kepada diri sendiri dah. Dah. Motivasi untuk beramal soleh atau tinggalkan maksiat. Begitu dah.
benda baik tapi ada hak lebih baik, hak lebih boleh buat, boleh batal lah. Hak tu boleh kena bayar kafarah juga dah. Yang kedua ni kita nak baca pula janji yang berkaitan dengan akad-akad atau perjanjian-perjanjian dengan pihak lain. Tadi hak boleh batal tapi bukan janji dengan orang lain, janji dengan diri sendiri ada. Adapun macam yang kedua ni, jenis yang kedua ini, maka tidak diperbolehkan bagi seorang untuk membatalkannya dan janji orang. Nabi sendiri pun tidak batal. Hak Nabi wajib batal tu hak benda yang tidak berkaitan dengan orang dan janji dengan diri sendiri dia. Jadi dengan orang ini tidak boleh membatalkannya berdasar keterangan pada ayat di atas sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Dan sebagaimana dijelaskan pula oleh Nabi SAW dalam hadisnya, in ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu 3. Apabila dia berucap berdusta, jika membuat janji menyisihinya. Tak ikut janjilah, tak tepati janji, dan jika dipercayai mengkhianati dia. Amanah khianat lah. Rasuah ke apa lah. Kabel macam-macam lah. Hadis riwayat Bukhari nombor 33 lah. Jadi pembahagian janji dah menurut Ibn Katsir. Pertama, tidak boleh dibatalkan yang janji yang berkaitan dengan akad-akad dan perjanjian dengan pihak lain. Jadi dengan makna orang lain tak boleh. Hak dengan isteri dah hak boleh ni dah. Hak dengan orang lain tak ada dah, nak lebih utama, lebih gabung tak boleh dah. Berdasarkan firman Allah SWT surah An-Nahl ayat 91 dan hadis Nabi SAW, ayatul munafiq salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu 3. Apabila dia berucap berdusta, jika membuat janji menyisihi janji, dan jika dipercayai mengkhianati dia. Hadis Bukhari nombor 33 dah. Jadi perjanjian yang boleh dibatalkan apabila melihat ada perkara yang lebih baik, lebih utama dilakukan. Janji yang berkaitan dengan motivasi kepada diri sendiri ni. Misalnya motivasi untuk beramal soleh dan meninggalkan maksiat, lebih baik lah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, inni wallah insyaallah la ahlifu ala yamin fara. Nampak sini asal dia dah. Fa'ara ghairaha khairun minha illa ataitul ladzi huwa khairun wa tahallaltuha. Jadi demi Allah sungguhnya insya-Allah tidaklah aku bersumpah lalu melihat yang lebih baik dari itu. Jadi sumpah janji pada diri sendiri ya. Kecuali aku akan mengambil yang lebih baik dan akan aku bayar kafarahnya. Hadis Bukhari nombor 1994. Hadis lain. Wa an Buraidah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amiran ala jaishin aw sariyatun awsah bittaqwallah wa bima ma'ahu minal muslimin khairan faqala ughzu bismillah fi sabilillah qatilu man kafara billah ughzu wa la taghullu wa la ta'diru wa la taqdiru wa la tumassilu wa la taqtulu walidan wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila salasi khisalin aw khidalin fa ataituhunna ma ajabuka faqbil minhum wa kuffa anhum. Buraidah berkata apabila Rasulullah SAW mengangkat komandan pasukan perang, komandan pasukan perang atau pasukan kecil syariah, beliau menyampaikan pesan kepadanya agar selalu bertakwa pada Allah dan berlaku baik kepada kaum muslimin yang bersamanya. Kemudian beliau bersabda, seranglah mereka dengan nama Allah, di jalan Allah, perangilah orang kafir kepada Allah, seranglah dan janganlah kalian berbuat ghulu. Ghulul lah. Imam Ibn Qutaimah rahimahullah berkata, orang yang melakukan ghulul adalah orang yang menyembunyikan ghanimah. Ghulul ni maksudnya sembunyi harta orang pasal perang lah. Ghanimah yang berhasil dia dapatkan dan dia khususkan untuk dirinya sendiri. Sepatutnya kena beri kepada bos dulu, ketua, baru bagi lepas tu dah. Rujak Al-Mughni jilid kedua muka surat 45. Seharusnya harta ghanimah orang pasal perang diserahkan terlebih dahulu kepada pemimpin perang. Barulah nanti yang membahagikannya adalah sang pemimpin tersebut. Apa sudah mengambil lebih dahulu sebelum dikumpulkan, maka ini adalah ghulul. Pada siapa yang mengambil barang secara ghulul, dah khianat lah dah ghulul ya. Maka dia akan dihinakan pada hari kiamat dengan membawa barang tersebut dan dipersaksikan oleh makhluk yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kana nabiyyan ay yaghul, wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Tidak mungkin seorang Nabi berbuat ghulul, berkhianat dalam urusan harta rampasan perang.
Para siapa berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap jiwa akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedangkan mereka tidaklah dianiaya. Surah Al-Imran ayat 191. Dah. Jadi seranglah mereka dengan nama Allah, jalan Allah, perangilah orang kafir kepada Allah, seranglah dan janganlah kalian berbuat ghulul. Ghulul rampas sepergilah, ambil harta rampas sepergi tanpa pengetahuan dah. Jangan mengkhianati perjanjian, jangan mencincang korban terbunuh dan jangan membunuh anak-anak. Jadi termasuk juga orang tua, orang yang sedang beribadah dalam kuilnya, dalam kuil dia, dan para wanita, mereka tidak boleh dibunuh kerana mereka tidak ikut berperang. Para ulama berbeza pendapat apabila mereka yang dilarang untuk dibunuh memiliki andil, memiliki peranan juga dalam peperangan, apakah boleh dibunuh? Pendapat pertama menyebutkan bahawa mereka tidak boleh dibunuh. Mereka berdalilkan dengan kisah seorang sahabat dari Bani Quraidah. Ketika Nabi telah menguasai Bani Quraidah, beliau memerintahkan agar mereka diperiksa. Ternyata yang sudah dewasa, beliau perintahkan agar dibunuh. Dan yang masih kecil tidak dibunuh. Hal ini kerana mereka semua berkhianat dalam perang Khandaq. Peristiwa ini menunjukkan bahawa anak kecil atau wanita jika ikut perang tidak perlu dibunuh kerana mereka bukan ahli perang. Hadis riwayat Ibn Majah nombor 2541 dan disahihkan Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibn Majah. Pendapat kedua menyebutkan bahawa apabila anak kecil, wanita dan orang tua ikut berperang dan punya andil, punya peranan dalam peperangan untuk mengalahkan kaum muslimin, maka mereka boleh dibunuh. Dan ini adalah mazhab Maliki, Hanafi dan Syafi'i. Selain orang tua dan buta dan Hambali. Habis mazhab ni, 4 mazhab dah. Tapi Syafi'i ini selain orang tua dan buta lah. Berkata Al-Hattab Al-Maliki, fa in qatalna wa basharna as-salaha fala khilafa fi jawazi qatlihinna fi hin al-qital fil musayafati liwujudil ma'na al-mubihi liqatlihinna. Dan jika mereka para wanita memerangi kaum muslimin dengan menggunakan senjata, maka tidak ada perselisihan dalam mazhab Maliki akan kebolehan untuk membunuhnya tak kala perang sedang berkecamuk dan pedang saling berhunus. Pedang saling menghunusnya. Dan demikian dikarenakan adanya sifat yang dibolehkan untuk membunuhnya. Mawahibul Jalil Al-Hattab jilid 3 muka 31. Berkata Al-Qadri Al-Hanafi, wala yaqtulu imra'atan wala sabiyan wala majnunan wala syaikhan faniyan wala aman wala muq'adan illa ayyakuna ahadu haula'i mimman lahu ra'yu fil harbi. Dan mereka orang perang tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, orang tua renta, orang buta dan orang yang lumpuh, kecuali jika orang itu termasuk yang memberi sumbangan lah dalam taktik dalam perang lah. Rujuk Mukhtasar Al-Qadri jilid 1 muka 232. Dan ini sekadar memiliki kemampuan taktik, maka lebih lagi jika mereka turut memeranginya. Dan sebagaimana dikatakan oleh Al-Marghinani bahawa sebab dibolehkan membunuh adalah penyerangan. Kalau dia serai tak perang juga, maka boleh bunuh. Rujuk Al-Binayah Syarhul Hidayah Al-Aini dan Matan Karya Al-Marghinani jilid 7 muka surat 109. Berkata Ar-Ramli Asy-Syafi'i, wa yahillu qatlu dzakarin rahibin wa huwa 'abidun nasara wa akhirin li'anna lahum ra'yan wa qitalan. Tak boleh membunuh rahib lelaki dia. Tok guru, tok lebar. Tok lebar Kristian ke apa, rahib lelaki. Yang itu di ahli ibadahnya orang Nasrani dan para pekerja kerana mereka memiliki semangsih taktik dan peperangan. Dan mereka ikut berperang sama dia. Kalau perang boleh bunuh walaupun dia tok orang tok rahib lah. Rujuk Nihayatul Muhtaj Ar-Ramli jilid ke-8 muka 64. Berkata Ibn Hajar Al-Hambali, wala qatlu sabiyyun wala unsa wala khunsa. La qatlu sabiyyin wala unsa wala khunsa wala rahibin wala syaikhin fanin wala zamanin wala a'ma la ra'ya lahum walam yuqatilu. Dan tidak boleh membunuh anak kecil, wanita, orang yang berkelamin ganda dan khunsa dan ahli ibadah dari kalangan Nasrani, orang tua renta, sakit berkepanjangan lumpuh. Dan tidak pula boleh orang buta dah, selagi mereka tidak memiliki pandangan taktik dalam peperangan terlibat dengan taktik perang . Dan tidak pula memerangi. Muntahak Al-Radat Ibn Najjar Al-Futuhi jilid 1 muka 201. Mereka berdalil dengan kisah Durat bin Simah, seorang yang sudah tua dalam perang Hunain.
di mana dia menjadi tempat rujukan dalam peperangan. Dia juga memotivasi orang untuk berperang. Pada akhirnya dia dibunuh oleh para sahabat. Hadis Al-Bukhari nombor 4303. Jadi orang tua pun kalau dia terlibat sebagai perancang utama dari peperangan, tetap dibunuhnya. Gitulah. Apabila engkau menjumpai musuh-musuhmu dari kalangan orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada 3 hal. Mana saja yang mereka setujui, maka terimalah. Dan hentikanlah penyerangan terhadap mereka. Thumma du'uhum ila al-Islam fa in ajabuka faqbal minhum. Thumma du'uhum ila al-tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Fa akhbirhum annahum in fa'alu dhalika falahum ma lil muhajirin wa 'alaihim ma 'alal muhajirin. Kemudian ajaklah mereka kepada agama Islam. Jika mereka menerima, maka terimalah mereka. Kemudian ajaklah mereka berhijrah dari daerah mereka ke daerah orang-orang muhajirin. Dan beritahulah mereka jika mereka mahu melakukannya, maka bagi mereka hak dan kewajipan yang sama seperti hak dan kewajipan orang-orang muhajirin yang lainlah. Fa in abaw ay yatahawwalu minha fa akhbirhum annahum yakunu ka'arabil muslimin yajri 'alaihim hukmullah ta'ala. ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. Tapi jika mereka menolak untuk berhijrah dari daerah mereka, maka beritahulah mereka bahawa mereka akan mendapat perlakuan seperti orang-orang Badui dari kalangan Islam. Berlaku bagi mereka hukum Allah, tapi mereka tidak mendapatkan bahagian dari hasil rampasan perang dan fai'. Kecuali jika mereka mau berperang untuk berjihad di jalan Allah bersama orang-orang Islam yang lainnya. Fai' adalah apa sahaja yang diambil dari harta orang musyrik tanpa adanya peperangan, seperti jizyah, kharaj, usyur, dan apa yang mereka tinggalkan kerana ketakutan. Rujuk Al-Insaf karya Al-Marwadi juzuk ke-10 muka surat 325. Fa inhum abaw fas'alhum al-jizyah fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kufa anhum fa inhum abaw fasta'in billahi wa qatilhum. Dan jika mereka menolak hal tersebut, maka mintalah dari mereka jizyah. Kalau mereka menerima, maka terimalah dan hentikanlah penyerangan terhadap mereka. Tetapi jika semua itu ditolak, maka mohonlah pertolongan Allah. Pertolongan pada Allah dan perangilah mereka. Wa idza hadarta ahla husnin fa araduka an taj'ala lahum zimmatallah wa zimmata nabiyhi fala taj'al lahum zimmatallah wa zimmata nabiyhi. Walakin ij'al lahum zimmataka wa zimmata ashabika fa innakum antakhuru fa zimmamakum wa zimmata ashabikum ahwana min antakhuru zimmatallahi wa zimmata nabiyih. Dan jika kamu telah mengepung kubu pertahanan mereka, kemudian mereka menghendaki dari kalian agar kalian menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai jaminan, maka janganlah kalian menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai jaminan bagi mereka. Akan tapi jadikanlah diri kalian sendiri dan sahabat-sahabat kalian sebagai jaminan. Kerana sungguhnya melanggar perjanjian dengan jaminan kalian dan sahabat-sahabat kalian itu lebih ringan daripada melanggar perjanjian yang kalian menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai jaminan. Janji bahawa nama Allah kau dengan nama Allah kau tak sah dah. Walaupun Islam dah tapi tak sah kerana hormati nama Allah SWT. إذا حاضرت أهل الحسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. Dan jika kamu telah mengepung kubu pertahanan musuhmu, kemudian mereka menghendaki agar kamu memperlakukan mereka dengan hukum Allah, maka janganlah kamu perlakukan mereka dengan hukum Allah. Jangan sebut ini hukum Allah, tak boleh main-main dah. Tapi perlakukanlah mereka atas dasar hukum yang kamu ijtihadkan. Kerana sungguhnya kamu tidak mengetahui apakah tindakanmu itu sesuai dengan hukum Allah ataupun tidak. Jadi walaupun kita jual Islam pun, kita tak boleh mudah-mudah kita buat ni keputusan kita ni betul-betul atas hukum Allah. Hadis Muslim nombor 1331. Setiap keputusan kita, keputusan politik, keputusan apa, ada setengah tu ada kepentingan nafsu dah, di sendirinya. Macam-macam lah. Kadang-kadang tidak betul beratas hukum Allah SWT dah. Jadi yang kita cepat-cepat sandar kepada menunggang nama Allah, menunggang nama Islam, menunggang nama Allah, menunggang nama Rasul. Jangan mudah-mudahan.
Dalam mata hadis ini, Nabi SAW menyebutkan 3 pilihan bagi orang-orang musyrik yang diperangi, iaitu pertama masuk Islam, yang kedua membayar jizyah. Jizyah adalah harta tahunan yang diambil oleh waliul amri dari setiap orang kafir yang berada dalam jaminan kaum muslimin agar mendapatkan perlindungan dan izin untuk tinggal di negeri kaum muslimin. Rujuk Majmu' Fatawa Ibn Utsaimin jilid 25 muka surat 476. Ulama berbeza pendapat dalam masalah membayar jizyah. Pendapat pertama hanya berlaku untuk ahlul kitab sahaja. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 29, Allah SWT berfirman, Qatilul ladhina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq minal ladhina utul kitab hatta yu'tul jizyat an yadin wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Allah, iaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah, pajak dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Surah Taubah ayat 29. Pendapat kedua berlaku untuk ahli kitab dan majusi, sebagaimana dalam hadis bahawa Nabi SAW pernah mengambil jizyah dari orang-orang majusi Hajar. Dan ini adalah pendapat mazhab Hanbali, Syafi'i, dan terdapat perbezaan antara kedua mazhab ini pada orang yang asalnya bukan termasuk ahli kitab dan dia masuk ke agama tersebut, apakah boleh ataukah tidak ambil jizyah ni lah. Hadis riwayat Bukhari, Hajar adalah nama daerah di Bahrain, Tadil Aus, juzuk ke-14 muka surat 46. Ini pasal majusi Hajar. Berkata Al-Mardawi Al-Hambali, La yajuzu 'aqduha illa li ahli al-kitab wa humul yahud wan nasara wa man wafaqahum fil tadayyuni bin Tawrati wal Injil kas-Samirah wal Faranji. Wa man lahu syubhatu kitab wa humul majus 'ala sahih min al-madhhabi wa 'alaihi jamaahirul ashab. Tidak boleh membuat akad jizyah kecuali kepada ahli kitab dan mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Dan siapa sahaja mengikuti mereka dalam beragama dengan Taurat dan Injil seperti As-Samirah dan Ar-Romawi. Dan siapa sahaja pada mereka syubhatul kitab dianggap seperti memiliki kitab dan mereka adalah majusi. Kerana dikatakan bahawa dahulu mereka memiliki kitab lalu diangkat. Menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab dan dipilih oleh majoriti ulama Hanabilah. Rujuk Al-Insaf Al-Mardawi juzuk ke-4 muka surat 217. Berkata Imam Nawawi, wala tu'qadu illa lil yahud wan nasara wal majus wa awladi man tahawwada aw tanassara qabla an-naskhi aw syakakna fi waqtihi kadza za'imul tamassuki bi suhufil Ibrahim wa zabur Daud sallallahu alaihi wa sallam wa man ahadu abawayhi kitabiyyun wal akhar wasaniyyun 'ala al-madhhab. Dan tidak boleh membuat akad jizyah kecuali kepada Yahudi dan Nasrani dan Majusi. Dan anak-anak orang yang masuk ke agama Yahudi sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Atau kita ragu bilakah dia memeluk agama tersebut. Begitu juga boleh kepada orang yang mengaku beragama dengan suhuf Ibrahim AS dan Zabur Daud AS. Dan boleh membuat akad jizyah kepada orang salah satu dari kedua orang tuanya ahli kitab dan yang lain yang wasani bukan ahli kitab. Rujuk Minhajut Talibin An-Nawawi bersama Ghani Mustash Asy-Syarbini juzuk ke-6 muka surat 63 hingga 4. Dan ucapan beliau ini dipersetujui oleh para pensyarah. Dalam mazhab Hanbali, jika orang itu berpindah agama kepada agama ahli kitab atau majusi, maka tetap boleh melakukan akad jizyah dengan mereka, namun tidak boleh memakan sembelihan mereka dan tidak boleh menikahi para wanita merdeka dari kalangan mereka. Begitu juga jika tidak diketahui secara pasti tentang agama mereka, namun mereka mengaku ahli kitab. Jadi orang Kristian ataupun Yahudi ni, kalau dia asal buka Kristian, tiba-tiba masuk Kristian. Orang ni tak boleh makan nikah dengan mereka, tak boleh sembelihan mereka, tak boleh. Boleh sungguhnya ahli kitab asal lah, keturunan asal lah. Berkata Al-Buti Al-Hambali, wa idza ikhtara kafirun la tu'qadu lahu az-zimmatu kawsaniyun zinan min haula'i al-adyan bi an tanassara aw tahawwada aw tamajjasa walau ba'da ba'si Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uqirra ala dhalika wa uqidat lahu
Azimmatu kal asli lakin la tuhillu dhabihatuhu wala munakahatuhu idza lam yakun abawahu kitabiyyaini. Dan jika orang yang tidak boleh melakukan akad jizyah dengan mereka dengan ia masuk agama Yahudi atau Nasrani atau Majusi, meskipun setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka demikian tetap diakui dan boleh diadakan akad zimah dengan mereka seperti orang yang memang asli beragama dengan agama tersebut. Hanya saja tidak halal sembelihannya dan pernikahan dengannya jika kedua orang tuanya tidak termasuk ahli kitab. Daqaiq ulin Nuha Syarah Muntaha al-Iradat al-Buhuti juzuk 1 muka 109. Jadi jizyah boleh ambil, makan dengan nikah tak boleh juga dah. Adapun dalam mazhab Syafi'i berkata Asy-Syarbini ni, Khatib Syarbini, wala tu'qadu li auladi man tahawwada aw tanassara ba'da an-naskhi bi syari'ati nabiyina aw tahawwada ba'da ba'tsati Isa ka abaihim li'annahum tamassaku bidinin batilin wa saqatat fadilatuhu. Dan tidak boleh mengikat dan akad jizyah dengan keturunan orang yang memeluk agama Yahudi atau Nasrani setelah penghapusan agama tersebut dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga jika ia memeluk agama Yahudi setelah dihapusnya syariat Yahudi dengan pengutusan Nabi Isa AS, seperti nenek moyang mereka. Kerana mereka berpegang dengan agama yang batil dan telah jatuh ke keutamannya. Muqaddimah Muhtaj Syarbini juzuk ke-6 muka 3 juga hal yang sama dituturkan oleh Ramli dalam Nihayatul Muhtaj juzuk ke-8 muka 7. Jadi kata tak boleh pelik-pelik tak setelah hapus agama tersebut dah. Dalam mazhab Hanbali, Rasulullah SAW tidak pernah bertanya terlebih dahulu ketika hendak melakukan akad jizyah apakah mereka baru masuk agama tersebut ataupun tidak. Ada asal-asal Kristian ke asal-asal Yahudi ke asal tu bukan. Begitu juga para khulafa ar-rasyidin dan yang lainnya. Dan kalaulah ada perbezaan hukum dengan hal itu, maka sudah pastilah Rasulullah SAW akan menanyakannya terlebih dahulu. Mesti dan tamamu ni Yahudi Nasrani asal ko, Yahudi Nasrani celuk dah. Kristian celuk ko, Yahudi celuk dah. Gitulah. Baru masuk Yahudi dah. Nabi tak tanya dah. Ketika ada kemungkinan yang mengharuskan hukum itu berubah dan Rasulullah SAW tidak bertanya terlebih dahulu, maka sama dengan hukum Rasulullah SAW mengatakan bahawa hukum itu umum untuk siapa sahaja meluk agama Yahudi dan Nasrani. Dan kalaulah Rasulullah SAW menanyakan, maka sudah pasti ada periwayatan tentang hal itu. Kerana demikian berkaitan dengan urusan yang sangat penting. Jika dikatakan mungkin sahaja Rasulullah SAW tahu dengan wahyu, maka dijawab bagaimana dengan Khulafa ar-Rasyidun dan yang lainnya? Adakah mereka mendapatkan wahyu? Dalam mazhab Syafi'i sudah tidak ada lagi keutamaan pada mereka, berbeza dengan mereka memang memeluk agama itu tak kala agama itu masih sah menjadi agama yang boleh dipeluk. Jadi masuk Islam lepas Islam turun tu tak boleh nak terima dah. Maksud tak perlu bayar jizyah kalau kira dah. Okey, pendapat ketiga berlaku bagi orang musyrik secara umum berdasarkan hadis pada bab ini. Dan ini adalah mazhab Hanafi. Tak kira lah Islam kafir semua berhala ke kafir gapo, semua kena boleh bayar jizyah. Dan pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki dan nyatakan bahawa ini yang benar dalam mazhab Maliki oleh Az-Zurqani. Dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hanya saja dalam mazhab Hanafi tidak boleh mengambil jizyah dari orang kafir Arab. Pula dah nah. Berkata Al-Qadri Al-Hanafi, wa tud'u al-jizyatu 'ala ahli al-kitab wal majusi wa 'abadatil awsan min al-'ajami wa la tud'u 'ala 'abadatil awsan min al-'arabi wa la 'ala al-murtaddin. Dan ditetapkan jizyah untuk ahli kitab dan majusi dan para penyembah berhala dari kalangan Ajam dan Arab. Dan tidak boleh kita menetapkan jizyah bagi penyembah berhala dari kalangan Arab dan orang yang murtad. Tak boleh dah. Dia kena bunuh dah. Mukhtasar Al-Qadri juz 1 muka 236. Lihat juga Al-Bahrul Ra'iq Ibn Nujab jilid 5 muka 120 dan Tabyin Al-Haqaiq Az-Zailai jilid ketiga muka 277. Berkata Al-Dirdir Al-Maliki, idznul imami li kafirin walau quraisyun sahha sibauhu. Iaitu sah akad jizyah dengan syarat izin dari penguasa terhadap orang kafir walaupun orang kafir itu termasuk suku Quraisy yang boleh ditawan. Walaupun orang itu kafir Quraisy, sepatutnya masuk Islam dia Quraisy ni, tapi dia bukan Islam, maka boleh akad dia jizyah boleh buat lagi dah. Rujuk Asy-Syarhul Kabir Ad-Dirdir juzuk kedua muka 121, Al-Ma'unah Al-Qadi Abdul Wahab juzuk 1 muka 449.
Dalil sebagaimana mereka boleh ditawan dan diperbudak, maka bolehlah untuk ambil jizyah dari mereka dah. Tawai boleh, tak jizyah tak boleh ambil dah. Dan boleh juga lihat Syarh Az-Zarqani Al-Mukhtasari Al-Khalil juz 3 muka 248. Berkata Al-Marwadi dah, Mardawi dah. Mazhab Hanbali dah. Ma'nahu yajuzu 'aqduha li jami'il kufar illa 'abdatul awsan min al-'arab. Dan diriwayatkan dari Imam Ahmad bahawa boleh mengambil jizyah dari semua orang kafir kecuali penyembah berhala dari orang Arab. Wujud Al-Insaf Al-Mardawi juzuk ke-4 muka 217. Lebih dah perbahasannya. Hanya saja dalam mazhab Hanafi tidak boleh mengambil jizyah dari orang kafir Arab. Okey, berperang. Ketiga hal ini adalah pilihan apabila mereka sudah memilih untuk masuk Islam, maka diterima. Kalau dia masuk Islam, tak boleh pergi lah. Jika menolak, maka mestilah mereka bayar jizyah. Jika tetap menolak, maka diperangilah mereka. Okay, pilihan bagi orang yang musyrik yang memeranginya. Pertama, masuk Islam. Yang kedua, bayar jizyah. Para ulama berbeza pendapat pula lah. Yang ketiga, berperang lah. Dan hanya berlaku untuk ahli kitab saja satu pendapat. Berdasarkan firman Allah, minal ladzina utul kitab hatta yu'tau jizyah an yadin wa hum saghirun, iaitu orang yang telah diberikan kitab hinggalah mereka membayar jizyah, pajak dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Surah Taubah ayat 29. Pendapat kedua berlaku untuk ahli kitab dan Majusi sebagaimana dalam hadis bahawa Nabi SAW pernah mengambil jizyah dari orang-orang Majusi Hajar. Hadis Bukhari nombor 3107. Pendapat ketiga berlaku bagi orang musyrik secara umum berdasarkan hadis pada bab ini. Hadis riwayat Muslim nombor 1731, tak kira lah Yahudi ahli kitab ke tidak, semua orang kafir kalau dijajah negara mereka kena bayar jizyah mereka dah. Dalam matan hadis ini juga disebutkan bahawa membatalkan janji adalah dosa, tapi membatalkan janji dengan Allah dan Rasulnya sebagai jaminan dalam janjinya merupakan dosa yang lebih besar. Batal janji saja dosa besar dah. Bobo Allah wallahi sebut benda. Jadi dia tu lagi besar dosa dia. Dalam hadis tersebut Nabi tidak bermaksud untuk menyuruh mereka melanggar janji, namun seandainya mereka melanggar janji, maka lebih baik melanggar suatu perjanjian yang mana mereka sendiri sebagai jaminannya daripada melanggar janji yang Allah dan Nabi-Nya sebagai jaminan atas janji tersebut. Lagi beratlah. Babuh nama Allah sebagai saksi dah. Ini adalah inti dari bab yang sedang kita bahaskan, bahawa di antara bentuk pengagungan terhadap Allah iaitu mengagungkan zimmah, yakni janji Allah SWT atas janji Allah dan zimmah Nabi dah. Janji jaminan macam jaminan Nabi lah, jaminan dah. Soal ada jaminan dah. Terkait perintah Nabi SAW apabila musuh meminta agar mereka diperlakukan dengan hukum Allah, maka janganlah dituruti maksudnya adalah hukum dalam perkara-perkara yang bersifatnya ijtihadiyah. Jadi hukum ni banyak ijtihad. Hukum Allah setahu mana kita sebut pun ada ijtihad lagi. Tambah-tambah kalau perai ke apa banyak siasah syar'iyah ni, lagilah kita tak boleh sandar pada Allah teguh dah. Kita kena ajak ijtihad dah. Ada pun perkara yang hukum dan adalahnya jelas, seperti apabila di antara mereka ada yang berzina bagi yang sudah menikah, maka direjam, maka ini adalah hukum Allah yang harus dilaksanakan. Inilah ini jelas ni. Hal ini kerana boleh jadi seorang pemimpin ketika memutuskan suatu hukum terlebih dalam kondisi konflik, keputusannya tidak sesuai dengan hukum Allah. Tapi kalau perai gapo dah, kadang-kadang benda yang fitnah dia jadi peperangan gapo, tidak boleh kita buat macam cara biasa dah. Masalah ini juga merupakan dalil bahawasanya terkadang seorang benar-benar dalam ijtihadnya, terkadang juga boleh salah. Terkadang kita menghadapi suatu permasalahan, kemudian keadaan tidak memungkinkan untuk bertanya kepada ulama. Padahal seorang memerlukan seorang yang alim untuk mengambil keputusan hukum dari permasalahan tertentu. Maka di sini dia berijtihad lah. Tak ada tok guru, tak ada ta'alim tanya, dia kena ijtihad. Ini sering terjadi dalam perkara-perkara duniawi yang mana tidak setiap permasalahan yang kita temui selalu ada hukum Allah dalam masalah tersebut secara nas yang tegas dan jelas. Maka tidaklah patut bagi seorang ketika dia berijtihad kemudian mengatakan bahawa ini adalah hukum Allah. Tak boleh nak. Kerana ucapan tersebut belum tentu benar, hendaknya dia mengatakan ini adalah hukum yang kita putuskan. Dan kita berusaha berijtihad agar sesuai dengan hukum Allah sahaja, sekadar mampu sahaja dah. Contoh yang terjadi saat ini salah satunya adalah pembahasan mengenai hukum solat dengan menerapkan social distancing, iaitu dengan tidak merapatkan saf saat salat. Maka sebaiknya dalam kes ini kita tidak mengatakan hukum Allah dalam masalah ini adalah bid'ah atau salatnya tidak sah. Dah kita ayat gitu dah. Ini adalah ucapan yang tidak tepat. Kerana permasalahan ini tidak terdapat padanya nas dalil yang secara tegas menyebutkan bahawa solat dalam keadaan tersebarnya wabak COVID-19
dengan merenggangkan saf adalah bid'ah atau tidak sah, maka sebaiknya kita katakan wallahu alam, masalah ini hukumnya demikian dan ini adalah ijtihad saya. Lihatlah bagaimana Nabi SAW melarang sahabat untuk memperlakukan musuh mereka dengan hukum Allah dalam permasalahan ijtihadiyah, padahal mereka adalah orang yang belajar langsung dari Nabi SAW, sahabat Tok Guru dia, Nabi sendiri ni. Beliau menyebutkan alasan agar mereka tidak berbuat demikian kerana mereka tidak tahu apakah tindakan mereka sesuai dengan hukum Allah ataupun tidak. Tak tahu dia. Kita jangan sandar pada Allah. Kita buat ni keputusan Islam, keputusan Allah ni. Keputusan parti kita, jemaah kita, gerakan kita kan. Kita putus ni, maksudnya inilah keputusan Islam dah. Parti Islam dah. Jangan mudah-mudah lah. Takut kita ni menunggang Islam, menunggang Allah dan Rasulnya sehingga menjatuhkan marah Allah. Macam ada agak Tok Guru dah. Puji akak diri dia, dia agak Tok Guru lain dah. Sedangkan dia ni masalah ada kes mahkamah, jadi punah ke Tok Guru dah. Nampak bodoh pas Tok Guru. Gitu jugalah. Kalau kita berguna nama Allah dan Rasul, tiba-tiba kita langgar, tiba kita ijtihadnya salah, jatuhlah nama maruah Allah dan Rasulnya. Gitulah kira orang. Kadang-kadang bab ini perbezaan antara perjanjian Allah dengan perjanjian Nabi-Nya dengan perjanjian kaum muslimin. Jadi janjinya Allah dan janjinya Nabi ni dengan janji kaum muslimin ni lain lah. Kalau bubuh nama Allah, ada saksi Allah ni, kita jaga molek lah. Yang kedua, petunjuk Rasulullah SAW untuk memilih salah satu pilihan yang paling ringan, risikonya dari dua pilihan yang ada. Kalau kita boleh ubah dosa kita yang asal, kita boleh ubah lah. Dan bayar kafarah denda jugalah. Yang ketiga, etika dalam berjihad, iaitu supaya menyeru dengan mengucapkan bismillah fi sabilillah. Kalau kita berjihad, kita sebut bismillah fi sabilillah. Yang keempat, perintah untuk memerangi orang yang kafir kepada Allah. Yang kelima, perintah untuk senantiasa memohon pertolongan Allah dalam memerangi orang kafir. Yang keenam, perbezaan antara hukum Allah dan hukum hasil ijtihad para ulama. Disyariatkan bagi seseorang komandan dalam keadaan yang diperlukan seperti yang tersebut dalam hadis untuk berijtihad dalam menentukan hukum tertentu, walaupun ia tidak tahu apakah ijtihadnya sesuai dengan hukum Allah ataupun tidak dah. Jadi dia seusaha sedaya upaya dah. Kalau tak betul pun, moga Allah ampunkan dah. Tapi dia kena ijtihad dan jangan boboh ni hukum Allah, tapi hukum ijtihad dia. Hukum usaha dia. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.